Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 5 makanan sukan. Pada kali ini saya akan berkongsi tentang unit 5.2 iaitu keperluan tenaga dan sumber tenaga dalam pemakanan sukan. Pada akhir bab ini, murid akan dapat menghuraikan tenaga daripada sumber makanan, membezakan sumber tenaga eksogenus dan endogenus untuk aktiviti sukan yang berbeza dari segi intensiti dan jangka masa, dan dapat mengguna pakai sistem pertukaran makanan ataupun food exchange system untuk menganalisis makanan yang setara dari segi kalori dan kandungan nutrien. Pergerakan atlet dalam aktiviti sukan bergantung kepada jumlah tenaga yang tersimpan dalam tubuh. Selain daripada kemahiran teknikal, taktikal dan psikologi, keupayaan atlet menggunakan tenaga dengan efisien juga adalah antara faktor penting untuk menyumbang kepada pencapaian prestasi sukan yang baik. Unit ini membincangkan konsep tenaga dalam pemakanan sukan, sumber tenaga untuk aktiviti sukan serta aplikasi sistem pertukaran makanan, food exchange system bagi memastikan atlet mendapat tenaga dalam mencapai prestasi sukan yang optimum. Okey, kau tengok tenis tu nak pukul bola tu, raket tu kena perlukan banyak tenaga, sama dengan acara lempar tukul besi. Tenaga daripada sumber makanan. Baik. Tenaga ditakdirkan sebagai kapasiti untuk membuat kerja oleh Danforth dan Doyle 2015. Berdasarkan hukum termodinamik pertama, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi bertukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, tenaga kimia yang tersimpan dalam makanan akan bertukar kepada tenaga mekanikal apabila individu melakukan pergerakan. Kerja berlaku apabila daya bergerak dalam suatu sasaran atau secara formulanya begini. Okey, kerja sama dengan daya darab sasaran. Sekiranya kita mengukur berapa pantas kerja kita buat atau kita ukur masa, bermakna kerja dibahagikan dengan unit masa atau formulanya begini. Okey, nak cari kuasa, kerja bahagi masa. Baik. Tenaga daripada makanan didapati daripada 3 makronutrien utama iaitu karbohidrat, lemak dan protein. Vitamin dan garam mineral tidak membekalkan tenaga tetapi ia terlibat sebagai koenzim bagi membantu proses penghasilan tenaga. Bagi ukuran tenaga, unit kilokalori ataupun kcal. Ni yang saya panggil kcal lebih tepat untuk menggambarkan tenaga dalam makanan. Kandungan kilokalori ataupun kcal tadi dalam makanan dikira berdasarkan kepada kandungan karbohidrat, lemak, protein dan menggunakan persamaan berikut. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori, 1 gram lemak 9 kilokalori, 1 gram protein 4 kilokalori. Jadi kita dah tahu berapakah jumlah tenaga yang ada, kita boleh kira lepas ni berapa yang kita makan. Baik, ini adalah mesin bom kalorimeter. Okey, yang sebelah kiri itu adalah mesin dia. Tenaga yang terkandung dalam makanan diukur dengan mesin ini. Sebelah tu 5.3 tu keratan rentas bom kalorimeter, di mana itulah dalamnya macam mana diuji makanan tu. Letak dalam tu ada kegelung haba, oksigen dan ada air ke gitulah Ni mesin untuk menguji lah, mencari maklumat. Sumber tenaga eksogenus dan endogenus. Sumber tenaga eksogenus bermaksud tenaga daripada pengambilan makanan dan minuman. Kena ingat tu, eksogenus. Ambil daripada makanan dan minuman. Okey? Ekso. Kalau endogenus, simpanan tenaga yang terhasil secara semula jadi dalam tubuh manusia oleh
Danforth dan Doyle 2015. Simpanan tenaga endogenus paling banyak disimpan di otot dan hepa. Okey. So kalau nak senang ingat, kita ambil je lah perkataan endo. Endo badan. Endo, dalam. Dalam. So kita ambil perkataan en tu kat dalam. Exo, makanan minuman. Endo di dalam badan kita. Endogenous. Perbezaan sumber tenaga exogenous dan endogenous untuk aktiviti sukan. Baik, kita kaitkan dengan perjalanan kita yang lepas. Sistem anaerobik lactic ATP-PC, sistem anaerobik lactic anaerobik glikosis dan sistem aerobik. Baik, sumber tenaga utamanya kalau tengok di sini bila endogenous ada dua di sini iaitu sistem anaerobik. Okey, sistem aerobik adalah exogenous. Bermakna di sini bila endogenous sumber tenaga yang daripada dalam badan kita sahaja. Iaitu bila sistem anaerobik laktik dan anaerobik laktik. Sistem aerobik menggunakan exogenous iaitu kena ambil makanan dan minuman. Okey. Ni macam biasa, jangka masanya dah tahu 10 saat ke bawah 3 minit dah atas 3 minit bagi aerobik. Ni sudah tahu Okey, ni cuma untuk ulang kaji saja. So yang penting ini. Dua ni. So saya ulang balik. Bila sistem anaerobik saja dia menggunakan tenaga dalaman. Okey. Exogenous ambil luaran. Okey. Formula untuk menentukan anggaran keperluan tenaga, Estimate Energy Requirement, EER, untuk sehari. Okey, ni formula. Formula untuk lelaki berumur 9 hingga 18 tahun. EER 88.5 tolak 61.9 darab umur tambah PA darab 26.7 darab berat tambah 903 darab tinggi tambah 25. Ni contohlah saya ambil. Okey. PA itu adalah sedentari. Lelaki 1, perempuan pun 1. Kalau kurang aktif, lelaki 1.13, perempuan 1.16. Kalau yang lelaki sangat aktif tadi, lelakinya 1.42, perempuannya 1.56. Ni PA dia. Ni kat sini PA. Okey. Isikan semua kat sini maklumat yang ada. Nanti dapatlah jawapan anggaran tenaga yang kita perlukan. Sistem pertukaran makanan. Sistem pertukaran makanan, Food Exchange System ialah satu panduan pengambilan makanan yang dibangunkan oleh Persatuan Dietetik Amerika dan Persatuan Diabetes Amerika bertujuan memilih jenis makanan secara lebih fleksibel berdasarkan keperluan kalori dan pemakanan seimbang. Sistem ini mengandungi senarai bagi 6 kumpulan makanan mengandungi jumlah kalori, karbohidrat, lemak dan protein hampir sama oleh Williams, Rawson dan Branch tahun 2016. Merujuk jadual 53 nanti, seorang atlet dari pecut berhasrat mengekalkan berat badan ideal perlu memilih susu skim berbanding susu penuh krim kerana kedua-dua jenis susu ini menyediakan nilai protein yang sama. Namun, susu skim mempunyai kandungan lemak serta kalori yang lebih rendah dan tidak menyumbang kepada peningkatan berat badan. Ini contoh jadual dia lah. Okey. Susu 1 cawan. Susu skim. Susu rendah lemak. Susu penuh krim. Kandungan karbohidratnya sama, 12 gram secawan. Tapi lemaknya adalah 0 hingga 3 gram. Untuk 1 cawan susu skim. Protein pun sama, 888 protein. Tetapi kurang kat sini, kilo kalorinya kurang. 90 untuk susu skim. Okey. Ni semualah, ni daging. Daging dan gentian daging. 28 gram tanpa lemak dan lemak semua ni.
Bejirin, satu cawan, ni semua ada dia punya table. Boleh rujuk dekat buku teks. Ini sumber daripada William, Rawson dan Brand tahun 2016. Okey. Mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh keluar dalam soalan peperiksaan untuk bab ini. Okey. Tenaga daripada semua makanan apa tenaga dia? Dia bagi contoh susu penuh krim ada 7 gram lemak. Berapakah kalori? Tadi dah tahu kira, kita kira berapa gram jawapan di sini. Okey, diminta huraikan sumber tenaga yang boleh digunakan oleh berikut. Tadi kan dah bagi formula. Boleh kira di situ. Ni soalan struktur dan esei lah. So boleh tengok di sini bagi satu statement, suruh kirakan jumlah kalori. Ni biasanya struktur. Huraikan kepentingan, ni biasanya esei lah. Yang ketujuh tu adalah bagi satu cerita dan diminta kita merancang pemakanan. Ni soalan esei. So dah boleh tengok contoh soalan ni, dah boleh buka buku teks, kita boleh plan dah apa kita boleh jawab. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.